Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Komandan 3 akan membentangkan tentang budaya digital dan identiti nasional, faktor dan cara media sosial membentuk jati diri anak muda di Malaysia. Untuk pengenalan, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi pada abad ke-21 telah melahirkan budaya digital yang kini menjadi sebahagian daripada kehidupan harian, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Media sosial seperti Instagram, TikTok, X dan YouTube bukan sahaja diguna untuk berkomunikasi, tapi juga untuk membentuk identiti diri dan imej peribadi. Generasi muda di Malaysia merupakan pengguna media sosial yang paling aktif, menjadikan mereka terdedah kepada pelbagai pengaruh luar. Walau bagaimanapun, ini menimbulkan persoalan besar. Adakah identiti nasional masih kukuh dalam diri anak muda yang banyak menghabiskan masa dalam ruang digital global? Dengan ini, kita akan meneliti bagaimana media sosial mempengaruhi pembentukan jati diri anak muda, kesan positif dan juga negatif terhadap identiti nasional, serta mencadangkan langkah-langkah oleh kerajaan, institusi pendidikan, keluarga dan masyarakat untuk membimbing generasi muda menjadi pengguna media sosial yang bijak, beretika dan Seterusnya, konsep patriotik. media sosial ialah platform digital berasaskan internet yang membolehkan pengguna mencipta dan berkomunikasi uh, dan berkongsi kandungan serta berinteraksi dalam komuniti dalam talian menurut Kaplan dan Henlin pada tahun 2010. Selain itu, menurut Erikson 1968, jati diri merujuk kepada kesedaran individu terhadap diri sendiri, termasuk nilai, prinsip, identiti sosial dan orientasi masa depan. Seterusnya, menurut anak muda menurut Akta Perlembagaan Belia Malaysia 2007 dan ditakrifkan sebagai individu yang berumur antara 15 hingga 30 tahun. Mereka berada dalam tempoh peralihan antara zaman kanak-kanak dan dewasa. Proses pembentukan jati diri adalah penting dalam fasa Dalam ini. Matrix BA 24160723. Saya akan sambung perkembangan seterusnya, iaitu faktor media sosial membentuk jati diri anak muda hari ini. Okey. Seperti yang kita tahu, hari ini media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X memainkan peranan penting dalam kehidupan remaja. Hal ini bukan sahaja menjadi alat komunikasi, tetapi ia juga membentuk jati diri mereka. Terdapat beberapa faktor utama, iaitu pengaruh rakan sebaya dan tren semasa, akses kepada budaya global, ruang ekspresi diri dan tekanan sosial dan imej palsu. Okay. Faktor pertama ialah pengaruh rakan sebaya dan tren semasa. Remaja muda terikut-ikut dengan tren seperti tarian TikTok, gaya fashion yang boleh memberi kesan positif dan kesan negatif. Okay. Seterusnya, faktor kedua ialah akses kepada budaya global. Mereka mudah terdedah kepada nilai dan budaya luar, terutamanya budaya barat. Hal ini boleh membuka minda mereka, namun dalam masa yang sama menyebabkan nilai tempatan semakin terhakis. Faktor ketiga pula ialah ruang ekspresi diri. Media sosial digunakan untuk berkongsi pendapat, minat dan kreativiti mereka. Hal ini membantu mereka membina keyakinan dan identiti diri yang unik. Seterusnya, faktor terakhir ialah tekanan sosial dan imej palsu. Wujudnya tekanan untuk menjadi sempurna seperti influencer atau pempengaruh di media sosial. Ini boleh membawa kepada masalah identiti dan kesehatan mental kerana mereka ingin menjadi seperti yang mereka minati dan merasa merendah diri. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari faktor ini iaitu media sosial membentuk jati diri anak muda dengan berbagai cara. Namun hal ini perlu bimbingan ibu bapa dan pendidikan digital. Amat penting untuk memastikan pembentukan jati diri yang seimbang dalam generasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang kesan positif media sosial dalam membentuk jati diri dalam kalangan anak muda Malaysia. Kesan positif yang pertama ialah meningkatkan kesedaran terhadap identiti dan budaya kebangsaan. Platform media sosial seperti YouTube dan TikTok ini dia mempunyai pelbagai kandungan berkaitan dengan warisan budaya, bahasa ibunda, muzik tradisional serta adat resam masyarakat Malaysia. Kesemua maklumat tersebut sering dikongsi dan disebarkan ke mana-mana media sosial yang wujud. Oleh itu, perkara ini dia memudahkan anak muda untuk mengakses maklumat tentang budaya mereka sendiri. Kesan positif yang seterusnya ialah media sosial ini dijadikan sebagai platform untuk mengekspresikan diri yang luas dan terbuka. Hal ini ramai anak muda pada masa kini didapati menggunakan media sosial untuk berkongsi bakat mereka seperti penghasilan karya seni, musik, seni tari, masakan, dan pelbagai lagi bentuk ekspresi kreatif. Hal ini dia membolehkan anak muda untuk mengenali potensi serta minat mereka sendiri. Seterusnya,
Media sosial juga turut memberikan kesan positif dalam mewujudkan kesedaran sosial dalam kalangan anak muda, melalui pendedahan kepada isu-isu semasa seperti perubahan iklim, kemiskinan, pendidikan, dan juga hak asasi manusia di dalam media sosial. Anak muda dapat membentuk nilai empati, tanggung jawab sosial, dan semangat kemanusiaan. Kesan positif yang seterusnya ialah media sosial juga menggalakkan pemikiran kritis dan intelektual dalam kalangan pengguna anak muda. Dalam media sosial, anak muda dia lebih terdedah kepada pelbagai pandangan, perbahasan, dan juga maklumat daripada pelbagai sumber. Dengan ini, anak muda diberi peluang untuk menilai, menyelidik, dan membentuk pendapat sendiri secara lebih matang. Melalui hal tersebut, anak muda dapat membina jati diri yang rasional, berprinsip, dan tidak mudah terpengaruh dengan maklumat palsu. Akhir sekali, media sosial memberikan kesan positif kepada kalangan anak muda seperti menyemai semangat patriotisme dan juga cinta akan negara. Terdapat berbagai kampanye yang dibuat secara atas talian seperti kampanye Sayangi Indonesiaku dan Anak Malaysia. Kampanye ini telah berjaya. Saya Nuridayati binti Kipli, memegang nomor matrik BB 24110050. Saya akan membincangkan kesan negatif media sosial dalam membentuk jati diri anak muda di Malaysia. Yang pertama ialah menjejaskan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Percampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di media sosial akan mewujudkan bahasa rojak di antara anak muda di Malaysia. Seterusnya ialah menjejaskan perpaduan. Penggunaan media sosial yang tidak beretika akan mewujudkan lagi berita palsu dan provokasi perkauman di media sosial. Seterusnya ialah pengaruh budaya asing. Seperti yang kita lihat, budaya asing seperti budaya K-pop dan budaya barat akan mewujudkan lagi cara pemikiran dan cara pemakaian anak muda di Malaysia. Betul sekali, pembaziran massa. Penggunaan media sosial yang berpanjangan akan melemahkan jati diri anak muda di Malaysia dan akan mengganggu produktiviti mereka dalam dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan peranan media sosial membentuk jati diri anak muda Malaysia. Dalam dunia digital ini yang serba canggih, media sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak muda Malaysia. Ia bukan sekadar platform untuk bersosial tetapi juga menjadi alat utama dalam pembentukan jati diri mereka. Berdasarkan pemerhatian, terdapat 4 peranan utama media sosial yang sangat penting signifikan dalam perkembangan diri belia kita. Pertama, media sosial menyediakan saluran untuk golongan muda mengekspresikan diri. Anak muda kini lebih bebas untuk berkongsi pandangan, perasaan dan budaya masing-masing di ruang digital, sama ada melalui gambar maupun video. Mereka dapat menyuarakan identiti mereka sendiri dan dalam masa yang sama belajar menghormati kepelbagaian budaya dalam negara kita. Yang kedua, media sosial membantu anak muda mengenal potensi dan minat diri. Remaja boleh meneroka pelbagai bidang seperti seni, muzik, fashion atau teknologi dengan mudah. Kandungan yang mereka lihat dan cipta akan mendorong mereka membina identiti diri yang unik berdasarkan minat serta keahlian mereka sendiri. Yang ketiga, media sosial juga turut berperanan dalam pembentukan komuniti. Anak muda dapat menyertai kumpulan atau gerakan yang berkongsi minat dan perjuangan yang sama. Contohnya, dalam aktiviti alam sekitar, komuniti permainan, atau pencinta buku. Kumpulan sebegini memberi mereka rasa kegitaan, sokongan emosi dan membina identiti komuniti yang kukuh. Yang keempat, ataupun yang terakhir, media sosial meningkatkan kesedaran sosial dan membina nilai moral. Belia kini lebih peka terhadap isu-isu seperti keadilan sosial, kesihatan mental dan kelestarian alam sekitar. Melalui perbincangan dan perkongsian, mereka membentuk pemikiran yang lebih kritikal, membina empati dan menyemai kesedaran sivik. Elemen penting dalam pembentukan jati diri yang matang dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, media sosial bukanlah musuh belia, tetapi sahabat yang boleh membantu membina identiti mereka jika digunakan secara bijak. Justru,
Kita sebagai masyarakat harus terus memberi panduan dan sokongan agar anak muda dapat memanfaatkan media sosial untuk menjadi individu yang positif, berkeyakinan dan seimbang dari segi emosi, sosial dan nilai diri. Sekian, terima Saya kasih. akan menerangkan tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk membentuk jati diri anak muda di Malaysia. Yang pertama ialah peranan ibu bapa yang menjadi tauladan yang baik untuk anak-anaknya. Pendidikan bermula dari rumah adalah frasa yang menjadi polemik golongan ibu dan bapa hari ini kerana anak-anak merupakan cerminan sifat dan ragam bagi kedua ibu bapa di rumah. Segala nilai murni dan tauladan yang ditunjukkan oleh ibu bapa ketika bersama anak-anak akan membentuk jati diri mereka bagi menghadapi rutin harian sama ada di rumah ataupun di tempat lain. Seterusnya ialah memperkenalkan dasar pendidikan yang berkesan. Hal ini kerana generasi muda merupakan generasi yang celik teknologi dan banyak bergantung pada gadget dalam aktiviti harian mereka. Demi membina negara yang progresif, setiap industri yang menunjangi ekonomi negara, terutamanya sektor pendidikan, seharusnya menerima perkembangan teknologi seiring dengan perkembangan kebolehan manusia. Negara akan mendapat para graduan profesional yang ingin menyumbang dan berkhidmat kepada pertumbuhan ekonomi serta kemajuan dalam negara. Seterusnya ia ambil bagi membentuk jati diri anak muda di Malaysia ialah penyertaan anak muda dalam aktiviti sukarelawan dan aktiviti kemasyarakatan. Melalui penyertaan dalam aktiviti gotong royong, program bantuan bencana, lawatan rumah kebajikan dan kempen kesedaran sosial, anak muda didedahkan kepada nilai-nilai murni yang boleh memupuk kepribadian mulia dalam diri mereka. Aktiviti sebegini juga mampu membentuk kemahiran insania seperti kepimpinan, komunikasi, dan pengurusan massa. Anak muda akan lebih yakin berinteraksi dengan masyarakat pelbagai kaum dan peringkat usia. Akhir sekali, langkah yang boleh diambil untuk membentuk jati diri anak muda di Malaysia ialah penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan anak muda. Hal ini kerana apabila anak muda menggunakan bahasa kebangsaan ini secara meluas dalam komunikasi harian, mereka sebenarnya sedang menghargai dan mempertahankan warisan negara. Anak muda daripada pelbagai latar belakang dapat bertutur dalam satu bahasa yang sama. Semangat perpaduan dan keharmonian akan mula diwujudkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azmizan bin Rani, nomor matriks BA 241608559. Baiklah, sebagai kesimpulannya, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah membawa perubahan yang besar kepada perubahan gaya hidup dan identiti dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi seperti kewujudan media sosial telah banyak digunakan oleh anak muda Malaysia pada hari ini. Penggunaannya telah dipengaruhi oleh pengaruh rakan sebaya, tren-tren semasa dan juga untuk mengakses kepelbagaian budaya dan nilai global. Namun begitu, penggunaan media sosial ini akan memberikan kesan yang positif dan juga negatif kepada pembentukan jati diri anak muda Malaysia. Oleh hal yang demikian, pelbagai pihak telah bertanggungjawab dan bekerja sama dalam mendidik dan membentuk jati diri anak muda agar mereka tidak lalai dan tidak terpengaruh dalam penggunaan media sosial secara berlebihan. Hal ini dikatakan demikian kerana nilai-nilai murni, semangat patriotisme dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara yang dibawa oleh anak muda adalah lambang identiti nasional sesebuah negara, khususnya negara Malaysia. Sekian sahaja kesimpulan daripada saya. Terima kasih.